bro. Buan. InsyaAllah. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab rizam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang enggan? Nabi menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, barang siapa yang ingkar pada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa talalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya muliakan, apa dia imam kita pada malam ini, Imam Maghrib. Semuanya muliakan Tuan Bilal, Urusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kuliah hadis malam ni. Hadis yang ke-31 kan, hadis berkenaan zuhud. Baik, kita sampai mana tu? Kau surat apa? 347. Dunia yang dicela. Baik, kita lihat dunia yang dicela. Baik, apakah makna dunia? Lihat dulu, makna dunia apa? Dunia tu maksudnya apa? Dunia daripada perkataan dunuhun. Dunuhun ni maknanya hina. Hina ataupun dekat lah. Mana siapa yang mengejar dunia, dia mendapat kehinaan ataupun dia mendapat kesenangan yang dekat. Kesenangan yang dekat. Maknanya kat dunia dia dapat, akhirat tak dapat lagi lah gitu. Itulah kurangnya makna dunia. Baik, dunia yang dicela. Hadis tersebut menyuruh seorang zahid pada dunia supaya dia dikasihi Allah Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ni siapa ni? Hadis yang orang kata yang menjadi sanad kepada hadis, salah seorang sanad lah. An Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi kan.
Sa'idi ini jadi riwayatkan daripada Ibnu Majah, kemudian dan daripada orang lain daripada Abi Abbas, iaitu nama sebenarnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nama asal bagi Sa'ad ialah Hazanun. Hazanun duka cita. Asal Sa'ad ni namanya Hazanun duka cita. Maka Nabi tukar kepada Sahal. Sahal masih muda, Sahlun muda, daripada duka cita kepada muda. Asalnya Hazanun, Hazanun bin Sa'ad. Hazan maknanya duka cita, gundah gulana lah, sama seperti Hamun, duka cita. Jadi nak jadikan cerita, tukarlah. Nabi kata ni tak elok lah maknanya. Tukarlah kepada Sahlun, maknanya mudah cerita. Baik. Jadi hadis tersebut menyuruh orang zahid pada dunia supaya dia dikasihi Allah Ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Sahal bin Sa'ad. Dan zahid yang dimaksud itu tidaklah dengan erti terus membenci dunia. Maksud zahid ini bukanlah kata terus membenci dunia secara suka hati dan kemahuan sendiri dan mencela membuta tuli. Itu makna bukannya zahid itu. Zahid zuhud kan. Aku kena mikrofon kerja okey, kerja tak okey. Dia punya volume dia. Gitu lah. Kerja okey, kerja tak okey. Macam dia suruh saya balik. Suruh saya balik, kita baliklah. Baik. Jadi menurut Quran dan hadis bahawa celaan terhadap dunia bukanlah kepada segala keindahan dan kebagusan kejadiannya. Jadi kalau ikut pada Quran dan hadis bahawa celaan terhadap dunia ini bukanlah maknanya kita mencela segala keindahan dunia, kebagusan kejadian dunia. Artinya bukanlah pada peredaran masa, perjalanan hari-hari, bukanlah pada bumi dan segala tumbuhannya dan segala hasilnya, bukanlah kepada binatang dan segala jenisnya. Kerana segala yang telah jadikan Allah Ta'ala itu merupakan nikmat kepada hamba-hambanya untuk keperluan hidup mereka. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini bukan sia-sia lah. Kita tak bolehlah mencela pokok, mencela hujan, mencela awan, mencela batu, maki hamun batu, maki hamun itu, maki dan sebagainya kan. Tak bolehlah kita mencelanya tu. Itu memang Allah Ta'ala dah ciptakan lah. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah tujuan cipta langit dan bumi? Itu keperluan manusia lah. Boleh? Dia kena technician itu. Siapa technician ni? Dia setting itu. Kadang setting dah lari setting dia. Baik. Jadi bukanlah dikatakan orang kata kita membenci dunia, mencela dunia tadi. Maknanya kita memaki hamun segala tumbuh-tumbuhan, kemudian hasil masul, buah-buahan, pokok-pokok, batu-batu, lautan dan sebagainya. Kerana segala yang dicipta Allah Ta'ala tadi, dia merupakan nikmat. Kata Musa, nikmat kepada hamba-hambanya untuk keperluan hidup mereka. Dan menjadi bukti dan tanda keihsanan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha bagus, bijaksana dan sebagainya. Allah Ta'ala cipta alam begitu cantik dan luas. Bukan alam ni aja, manusia pun Allah Ta'ala cipta begitu cantik dan luas. Manusia diciptakan ada mata, 2 mata kan. 2 mata. Bagaimana kalau tuan-tuan ada 3 mata? Pelik tak? Pelik tak orang tengok? Hidung cantik tengah-tengah. Kalau hidung kat tepi je lah. Hidung Allah Ta'ala ciptakan kat tepi. Telinga kiri kanan. Tiba-tiba kita tukar telinga duduk tengah-tengah. Kepala pandang depan. Muka kan cantik. Tiba-tiba muka tak ada. Muka duduk kat belakang. Apakah malangnya nasib kita masa tu kan?
Jadi sudah tentu akan dihina lah, caci maki oleh orang dan sebagainya kan. Dipelekeh oleh orang dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan diri kita pada tubuh kita yang cantik, bagus. Tangan, kaki kan, badan yang sihat, handsome, lawa dan sebagainya. Walaupun dah umur 70 tahun tapi handsome lagi kan, lawa lagi kan. Yang lelaki lah handsome, perempuan lawa lah. Walaupun umur dah 80 tahun, gigi tak ada dah. Gigi tak ada, lawa lagi. Pasang gigi palsu lah. Pasang gigi palsu lawa ni, cantik boleh. Baik. Jadi kita tak boleh mencela semua ciptaan Allah Ta'ala. Binatang-binatang semua tu ada keperluan. Semuanya ada keperluan. Baik. Adapun yang dicela ialah tiap-tiap perkara yang menjauhkan seorang daripada Allah Ta'ala. Tu yang dicela tu. Bukan makna kita cela alam, angin, air dan sebagainya. Tapi yang kita cela tadi, sesuatu yang boleh menjauhkan seorang daripada Allah Ta'ala dan melalaikan dia daripada mematuhinya dan beribadah kepadanya Allah Ta'ala. Itulah. Tu yang dicela tu. Mana satu benda yang menjauhkan diri kepada Allah. Nikmat-nikmat tadi boleh menjauhkan diri. Itu kalau seandainya kita tak pandai nak kontrol diri lah. Kalau kita pandai kontrol diri, faham hukum makam dan sebagainya kan. Jadi benda dunia ni bukan lagi matlamat lah macam tu. Selamat kita akhirat. Dunia ni hanya mazra'atul akhirah je, jambatan je. Tunggu akhirat. Betul tak? Kan? Jadi bukan perkara yang menolong untuk mengerjakan segala amal soleh atau pekerjaan yang baik. Perkara ini adalah dipuji, tidak dicela. Malah wajib pula ditututi untuk mendapatkannya. Jadi kalau benda-benda tu jadi boleh menjadikan amalan soleh. Kata harta benda kan, kenderaan, keperluan kan kenderaan. Kita ada kenderaan yang cantik, yang lawa, harga sampai 150,000 kereta SPG kan. Wildfire Alphard okay. Alphard, Wildfire 150,000 kan. Dia kelas biji lah, yang baru-baru tu kan. Ada yang 230,000 ada. Tengoklah. Kalau orang kata lawa dalam itu, banyak dia punya sesiri-sesiri dan sebagainya, mahal sikit. Nak yang kecil murah sikit, nak yang besar mahal sikit. Kan? Jadi kita gunakanlah Alphard kita tu pergi ke masjid. Ini Alphard digunakan pada pergi tempat-tempat hiburan. Pergi melancong aja pakai Alphard. Tapi ke masjid tak pernah bawa Alphard. Ke surau tak pernah bawa. Dia lah kat surau ni tak nampak parking, Ustaz. Mana nak parking Alphard saya lepas surau ni? Alphard besar je, nak parking je ni. Tinggal kat rumah lah. Jadi kalau sebenarnya kat surau, kat masjid ada ruang untuk kita ni parking lah. Bukan mana nak tunjuk kat orang. Ada orang itu. Tunjuk lah tu. Alphard kat ni, kat surau, kat masjid nak menunjuk lah tu kat orang tu kan. Bukan kita nak menunjuk. Kita tak nak supaya kupon nikmat lah macam tu. Sebab kita bawa. Jadi adapun yang dicela ialah tiap-tiap perkara yang menjauhkan seorang daripada Allah Ta'ala dan melalaikan dia dari mematuhinya dan beribadah kepadanya. Bukan perkara yang menolong untuk mengerjakan segala amal soleh dan perkara yang baik. Jadi mana-mana yang mendorong kita mengerjakan amal soleh, tu tak cela lah. Itu tak cela. Okay? Macam gunakan kenderaan pergi ke masjid kan. Ada cela tak? Tak ada. Itu memang lagi bagus lah. Macam tu. Perkara ini adalah dipuji, tidak dicela, malah wajib pula ditututi untuk mendapatkannya. Maka zahid pada dunia berarti zahid pada perkara yang dicela, yang membawa kepada kerosakan dan menyebabkan kelalaian yang melupakan kewajipan. Itu mana zahid pada dunia tu. Zahid pada dunia berarti zahid pada perkara yang dicela,
Yang mana perkara-perkara cela tadi boleh melalaikan kita, sehingga kita terlupa kewajipan kita kepada Allah Ta'ala. Sebabkan banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita sampai kita lupa lah, kita leka dengan nikmat-nikmat tadi. Allah Ta'ala bagi kita anak, nikmat tu. Allah Ta'ala bagi isteri, nikmat lah. Allah Ta'ala bagi kenderaan, nikmat. Allah Ta'ala bagi rumah, kan? Daripada tak ada rumah, ada rumah. Rumah pula mahal harga dia, kan? Sampai setengah juta punya rumah. Ada sampai 800,000 sebiji rumah. Ada 1,000,000, kan? Dengan ada kolam berenang ni lah dalam kawasan rumah, kan? Macam tu. Jadi mahal harga dia. 2 tingkat, 3 tingkat. Mahal lah, ada security pula tu. Jadi maknanya nikmat tu. Nikmat tak? Nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi nikmat tadi tak lalaikan kita daripada kewajipan. Solat tetap buat. Nikmat-nikmatlah. Solat jangan tinggalkan. Bila time keperluan pergi masjid. Tinggallah nikmat tu kat rumah. Takkan nak rumah nak bawa pergi masjid. Yang dibawa kenderaan ke masjid. Rumah, sebabkan rumah dia besar, dia nak bawa rumah ke masjid. Mana boleh? Sebab rumah ni dikatakan harta ta'lih. Macam kereta, harta alih. Harta yang boleh bergerak. Bila harta bergerak ni, dia ada masa turun harga dia. Setiap tahun akan turun. Rumah, dia akan naik. Jadi untung kalau beli rumah. Tapi dengan syarat rumah tu berjaga lah. Rumah tak jaga pun, jual pun tak laku, kan? Tak minat orang nak beli dia, tak berjaga rumah. Baik tu, kan? Dan patut pula difahamkan bahawa ada perkara-perkara yang mendatangkan akibat yang buruk kepada diri. Maka perkara-perkara ini adalah termasuk dalam jenis perkara dunia yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, benci dunia adalah benci kepada perkara yang dicela itu bukan perkara yang tiada dicelanya menurut agama. Dan kasih atau cinta dunia ialah mengutamakan dunia dari agama, dari akhirat. Bukan kasih atau cinta dunia dengan mengusahakan kebaikan dari jalannya yang baik. Tu. Ulang semula. Seterusnya, tuan-tuan, benci dunia adalah benci pada perkara yang dicela. Itu bukan perkara yang tiada dicela menurut agama. Jadi maksud cela ni bukan cela daripada sudut agama. Kan? Makanan haram kan dicela. Makanan haram kan dicela. Apa kita nak makan? Kan? Dan kasih atau cinta dunia ialah mengutamakan dunia dari agama yang daripada akhirat. Termasuk cinta, kasih. Kasih dan kasih atau cinta dunia ialah mengutamakan dunia dari agama daripada akhirat. Ini tak betul lah. Lepaskan dunia, akhirat kemudian. Itu. Bukan kasih atau cinta dunia dengan utamakan kebaikan daripada jalan yang baik. Yang kita nak ambil kira ni lah benda-benda baik yang menjadi bekalan kita di akhirat esok. Itu yang penting. Itu yang penting sekali kita ambil kira tu. Jadi kita jangan ambil mudah lah segala hukum makam tu. Malahan dalam bab makanan pun, benda yang syubhat pun kita kena jauhkan. Benda syubhat pun kita jauhkan. Apalagi benda haram. Macam tu. Yang kita disuruh tu benda yang halal. Halal dan thayyibah. Kan halal lagi baik. Halal dan thayyibah. Halal lagi baik. Gitu. Mana baik situ, dia bukan saja halal tapi baik. Baik dari segi, contohnya dari segi kebersihan dia, hygiene dia, kan? Masa saya kerja juru audit halal ni kan, saya pernah jadi juru audit halal dulu, kan? Dia syarikat-syarikat yang dia ada yang mau halal ni, syarikat mau halal ni dia ada yang memang pada asalnya dia tak ada halal. Dia baru
Mungkin dia dah lama dia syarikat atau korporasi tapi tak ada segi halal. Dia mohon halal. Satu, yang pertama dia dah ada halal. Yang kedua dia dah ada halal. Tapi dia nak tambah produk. Dia nak tambah produk lagi. Sebelum ni produk yang dikeluarkan contohnya 10 produk. Tahun ni dia nak tambah lagi produk. 12 produk, 13 produk. Ada lagi produk baru kan. Mana dia dah ada halal tu. Yang lama dah ada. Dia nak tambah produk kena ada halal lagi. Dia tak boleh guna produk yang sijil halal yang lama tu. Sijil halal yang lama tu untuk 10 produk aja. Kalau dia tambah 13 produk, tambah lagi 3, maknanya dia kena mau sijil halal lagi untuk yang 3 ni produk ni. Gitu. Ada yang pertama tadi memang belum ada halal. Contohnya produk dia 5 tak ada logo halal. Jadi dia nak mohon untuk dapatkan halal yang 5 tu. Macam tu. Tahun depan mungkin dia nak tambah lagi produk dia. Macam tu. Ada yang dah ada halal. Contohnya produknya 20 halal. Tiba-tiba satu hari pegawai pemantau turun. Bila pegawai pemantau tu dapati rupa-rupanya ada campuran yang tidak dibenarkan dalam salah satu daripada produk dia. Ada campuran yang tak dibenarkan lah. Jadi bila tak didapati ada campuran yang tidak dihalalkan, maka kita minta dia buat proses semula. Produk mana dia punya bahan mentah yang tak halal tu naklah dikeluarkan. Tak dikeluarkan. Kalau tak dikeluarkan nanti, maka sijilnya akan digantung. Gitulah. Sijilnya digantung. Kita tak adalah tiba-tiba terus gantung sijil, tak ada. Kita tengok dulu, kita bagi nasihat dulu. Kalau dia tak patuh, baru gantung sijil. Tak ada tiba-tiba terus gantung, tak ada. Hari tu serbu, tiba-tiba dapat ada yang produk ataupun bahan mentah yang tidak halal dicampur dalam satu daripada produk dia. Maka kita gantung sijil, tak boleh. Dia kena bagi warning dulu, nasihat dulu. Minta supaya mana-mana bahan mentah yang tak halal tu dikeluarkan. Akan datang kita datang semula. Gitu. Kalau dia kata dah keluarkan, okey. Jadi tak ada gantung sijil. Tapi kalau dia masih legal, gantunglah sijil dia. Dia gantung sijil tu, maknanya terhadlah dia punya pasaran dia. Baik tuan-tuan. Akhirnya orang yang dikasihi Allah Ta'ala ialah orang yang dibenci kepada sesuatu yang dibencinya, dan zahid pada perkara yang melalaikannya, dan tidaklah ia membuangkan dunia untuk itu kononnya untuk dikasihi Allah Ta'ala. Kerana dunia adalah jalan akhirat. Sebagaimana kata Sayyidina Ali kepada orang yang memaki dunia. Apa kata Ali bagi orang yang maki dunia? Dia kata, sesungguhnya dunia ini ialah negara benar bagi orang yang benar kepadanya, negeri afiat bagi orang yang memahaminya, dan negeri kekayaan bagi orang yang menyediakan bekalan daripadanya. Itu kata Sayyidina Ali. Dia kata dunia ini adalah negeri yang benar bagi orang yang benar kepadanya. Apa maksud negeri benar? Dunia ni bagi negeri benar bagi orang yang benar. Mana orang yang mencari keredaan Allah Ta'ala lah. Siapa cari keredaan Allah Ta'ala, maka dunia tadi redolah pada dia. Sungguhnya dunia ini adalah negeri benar bagi orang yang benar. Maknanya orang yang nak cari baik, dia akan dapat baik. Siapa nak cari baik, akan dapat baik. Siapa cari benda jahat, dapat jahat. Baik macam tu. Kita nak tinggalkan dunia tak boleh. Kalau tinggalkan dunia kan, tak payah bernafas lah. Sebab nafas dalam dunia, udara dalam dunia kan. Aku nak tinggalkan dunia lah. Tinggalkanlah. Tak payah bernafas. Udara kan Allah Ta'ala ciptakan untuk dunia. Tak payahlah bernafas. Pakai tu je lah.
Oksigennya. Oksigen pun dunia juga. Oksigen pun dunia. Air dunia tak air? Air. Aku nak tinggalkan dunia lah. Aku tak nak mandi lah. Boleh ke? Tak mandi pula rupa kan? Sebab mandi air dunia. Gitu. Baik. Kemudian negeri afiat bagi orang yang memahaminya. Negeri kaya bagi orang yang menyediakan bekalan daripadanya. Mana orang yang cari bekalan, maka besok akhirat dia kaya. Walaupun kat dunia ni dia miskin. Kat dunia dia miskin. Ataupun tak miskin pun sederhanalah hidup dia. Tapi dia gunakan dunia dengan cara baik, maka dunia tadi jadi bekalan pada dia lah akhirat besok. Macam tu. Kerana setiap orang tu berdasarkan pada niat dia. Kalau dia bekerja, apa niat dia bekerja? Niat kerana Allah. Walaupun kerja ni bab dunia. Tapi disebabkan dia betul niat dia, maka dapat pahala lah. Semua ta'ala. Berkahwin. Kahwin dunia tak? Kahwin dunia. Berkahwin dunia. Jadi kalau niat dia betul berkahwin kerana Allah, dapat pahala lah pada perkahwinan tadi. Persetubuhan. Persetubuhan suami isteri bagi orang dah berkahwin. Dunia tak? Dunia. Nikmat dunia kan? Tapi kalau betul niat dia, kita buat benda tu kerana Allah, dapat pahala lah. Semua ta'ala. Dan untuk hindarkan benda maksiat, zina, maka dapat pahala ta'ala. Walaupun benda tu dunia. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, ni'matid dar ad-dunya liman tazawwada minha lil akhirati hatta yarada rabbuh. Wa bi'satid dar liman saddaqhu an akhiratihi faqassarat bihi an ridha rabbih. Wa idza qala al-'abdu qabbahallahu dunya qalatid dunya qabballahu asana li rabbih. Qabballahu asana li rabbih. Maksudnya apa tuan-tuan? Nikmatid dar, sebaik-baik nikmat dunia. Sebaik-baik negeri ialah dunia bagi mereka yang berbekalan. Liman tazawwada minha. Mana nikmat dunia itu bagi orang yang menjadi bekalan daripadanya. Li akhirati bagi akhiratnya. Hatta yarda rabbah. Sehingga Allah Ta'ala redha pada dia. Sehingga Allah Ta'ala redha pada dia. Wa bi'satid dar, dan seburuk-buruk negeri. Seburuk-buruk negeri ialah liman saddaqhu an akhirati. Iaitulah orang-orang yang menghalangi dari akhiratnya dan memundurkan diri daripada keredaan Tuhannya. Qassarat bihi an ridahi. Wa idza qala al-'abdu, apabila berkatalah hamba. Apabila seorang hamba tadi berkata, qabbahallahu dunya, semoga Allah Ta'ala memburukkan dunia. Apa jawapan dunia? Kalau dunia pula bercakap, dia kata qabbahallahu asana li rabbih. Dunia pun jawab, dia kata seolah macam dunia ni ada cakap pula, boleh ada nyawa bercakap. Apa jawapan dunia? Allah burukkan dia, kerana dialah yang derhaka kepada kami. Kerana dialah yang derhaka kami kepada Tuhannya. Macam tu. Makna dunia sendiri melanat pada dia lah. Dunia mana lah. Sebab dia tak betul lah cara dia kan. Sebab ada orang yang hidup zahid ni, zuhud, tak nak bekerja. Ada juga. Aku tak nak lah, tak nak kerja lah. Bila tak nak kerja, duit tak ada. Hanya minta bantuan daripada orang, sumbangan daripada orang. Kan buruk rupa kan gitu. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, dia kata apa Allah Ta'ala sebut tu? Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya kan? Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Wabtaghi ma bima atakumullah dal akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan tutuplah oleh kamu akan bahagian kamu di akhirat. Dan jangan kamu lupakan oleh kamu akan bahagian kamu di dunia kan? Gitu. Sebab ada yang lupakan bahagian dunia, dia malah bekerja contohnya. Kerja banyak, tapi tak nak bekerja, asyik minta orang je.
Bila tak dapat minta orang, pergi jumpa pejabat agama. Tak dapat pejabat agama, pergi Baitul Mal. Pergi Baitul Mal. Memanglah ada Baitul Mal tu, ada bagi semangat. Tapi sebenarnya kita lah sendiri, kalau muka kita tak malu, kita minta lah. Sepatutnya kita tak boleh lah minta selalu. Kita kena usaha lah. Ada separuh juga mu'alah macam ni. Ada jenis mu'alah yang jenis malas. Ada pula yang jenis mu'alah ni nak hidup bergaya pun ada. Nak hidup bergaya kan, rumah tak boleh beli, asyik menyewa je. Sewa sebulan 1,800, kadang 900, 1,000 sewa sebulan. Nak duduk rumah yang macam kawasan elit lah macam tu. Lepas tu tak mampu nak bayar. Butang alung. Pinjam alung senang lah boleh dapat. Pinjam alung, dapat pinjam tu kan, lepas tu tak digunakan untuk bayar yang sepatutnya. Patutnya dapat duit tu bayarlah, kita hutang tu tak dibayar pula. Lepas tu hutang lagi, hutang pula alung kedua. Dapat duit tu tak dibayar pula sewa rumah tu. Enjoy lagi kan, nak hidup bergaya. Lepas tu korek lagi, pinjam alung ketiga pula, keempat, kelima, ada yang 10 alung pun ada. Dia tak mampu nak bayar. Sebab apa? Nak hidup bergaya. Kalau kita tak mampu nak bayar bulan-bulan, janganlah duduk rumah yang kawasan elit, kawasan mahal-mahal. Duduk rumah biasa pun tak apa. Rumah kampung pun tak apa kan. Sewa je rumah kampung. Rumah kampung kan tak mahal bayaran dia kan. Gitu. Ni nak duduk kawasan yang mewah. Jadi macam tu lah, berhutang. Bila alung datang kan, marah getak kan, mengadu kat kita pula. Mengadu je agama. Mengadu kat Maiz. Baik. Seterusnya tuan-tuan, sebaik-baik negeri adalah dunia bagi mereka yang berbekalan daripadanya untuk akhiratnya hingga redha Tuhannya. Dan sejahat-jahat negeri bagi mereka yang menghalanginya daripada akhiratnya dan memundurkan dia dari keredaan Tuhannya. Dan bila seorang hamba berkata, semoga Allah Ta'ala burukkan dunia, maka berkata pula dunia kepadanya, Allah burukkan dia kerana dialah yang derhaka kami kepada Tuhannya. Nampak? Tapi tak dengarlah dunia tu memaki kita, marah kita. Kalau dengar dunia tu memarah kita, kita pun sogan lah, terkejut kan? Macam tu. Kejut, sogan. Betul tak? Tapi ada juga kadang yang tak sedar diri pun ada. Tak sedar diri. Itulah nak hidup mewah, hidup senang. Baik. Kemudian zahid pada barang yang ada di tangan manusia, dikasihi manusia. Setelah Rasulullah SAW menerangkan perkara zahid pada dunia, maka diterangkan perkara zahid pada barang yang ada di tangan manusia, supaya dikasihi manusia. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada seorang lelaki, iaitu apa kata dia, Ai'as mimma fi aidin nas, yuhibbukan nas. Putuskanlah harapan engkau kepada apa yang ada di tangan manusia, nescaya engkau dikasihi manusia. Putuskan harapan engkau pada apa yang pada manusia. Maksudnya ni, putus harapan ni jangan minta-minta pada manusia. Sebab bila kita minta pada manusia ni, buruklah rupa dia. Kita tengok kalau orang minta kat manusia, minta sedekah kat manusia kan, kan buruk rupa dia minta sedekah. Mana kan jadi hina orang tu bila minta sedekah. Macam orang muflis. Macam mana orang muflis? Orang muflis kan, bila muflis, itulah harta disita. Harta disita, rumah disita, kereta disita, tanah itu semua disita. Nak pergi luar negara pun tak boleh, pasport pasport ditahan. Lepas tu keluar pula surat khabar pula,
media massa. Kalau sebelum ni, dia ni orang kata dia hebat, dia bagus. Bila dah macam tu, dah kena sita semua, jadi malulah. Malulah kita. Gitu. Betul tak? Malu kan kalau minta-minta ni. Macam tu. Sebab Nabi kata, janganlah kita suka meminta-minta. Izhab fi ma bainan nas. Dah sebut tadi kan hadis tu. Kita tengoklah matan hadis tu dia kata. Izhab fi dunya yuhibbukan nas. Izhab fi ma indan nas yuhibbukan nas. Yuhibbukan nas. Zuhud kamu dalam dunia dan saya kamu dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan zuhud kamu pada apa yang sisi manusia dan saya kamu dicintai oleh manusia. Mana bila kita tak meminta-minta ke orang, orang suka ke kita. Cuba kalau kita minta-minta ke orang, kan? Semua nak mengelak. Semua nak mengelak. Alah sibuklah. Puan boleh tak saya jumpa nak pinjam duit lah. Alah saya sibuklah. Kan? Minggu depan boleh tak jumpa? Minggu depan tanya lagi, tuan saya boleh tak jumpa? Alah ni ada orang datang lah. Macam-macam lah Hasan tu. Kan? Jadi maknanya biasalah. Yang nak meminjam ni memang orang tak suka kalau kita meminjam. Betul tak? Orang tak suka lah kalau kita minjam. Kalau minjam tu boleh bayar, okey lah. Kalau pinjam tak boleh bayar. Tapi kalau Alung, dia suka kalau minjam dia. Alung, dia suka kalau minjam dia. Sebab apa? Dia dapat untung kan? Dia dapat untung. Dia pun memang suka kalau malah dia tawarkan ada siapa nak minjam. Dia ada bunga lagi. Macam ceti kan bunga. Kan cerita Pilambi tu. Yang dia berpura-pura mati tu. Siapa dulu mati? Siapa nama Pilambi masa filem tu? Du. Du dulu mati ke? Minah dulu mati dulu. Du mati dulu ke Minah dulu mati? Minta. Jadi bermalah tu. Omar kata Du mati dulu. Lepas tu kata Minah mati dulu. Yang ceti pun datang nak pungut hutang. Lepas tu yang apik pun datang nak minta hutang. Semua datang nak minta hutang. Jadi Du berpura-pura kan, Minah mati supaya dia dapat duit tu daripada Mahmud Jun tu, bapak dia. Bapak dia nak beli TV. Last Du datang. Dia kata isi ni mati. Tetelan kapal barus kan. Berapa biji? 12 biji. 12 biji nak kapal. Bila dua-dua datang, omak yang datang, yang bapak datang, jadi dah kelang kabut. Siapa mati dulu? Du mati dulu ke atau Minah mati dulu? Apa tak? Yang ceti ni pun datang lah kan. Datang minta hutang. Buruklah rupa dia kalau minta hutang ni. Mana kita ditagih hutang oleh orang kan. Kan buruk rupa dia. Mana kita punya maruah diri tu jatuh lah. Macam tu bila orang minta hutang pada, minta hutang daripada kita. Faham kan? Baik. Seterusnya, syarafal mar'i qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Artinya kemuliaan seorang ialah berdirinya pada waktu malam untuk sembahyang, dan kehormatannya ialah terkaya pada manusia. Kalau kita nak jadi mulia, kena banyak berdiri malam ibadah kepada Allah. Kalau kita nak mulia si manusia, jangan minta duit ke orang. Jangan suka minta duit ke orang. Jangan suka minjam duit ke orang. Kalau minjam, bayarlah. Tak boleh bayar sekaligus, bayarlah langsung. Jangan jenis tadi macam tadilah. Korek lubang, tutup lubang. Korek lubang, tutup. Daripada pinjam 1 alung sampai 10 alung pinjam. Korek sana ke sini. Bila habis tak selesai lah habis. Betul tak? Gitu. Maka zahid seorang pada barang yang ada di tangan manusia ialah bererti yang ada pada tangan manusia. Dengan demikian tentulah ia disukai oleh manusia untuk sendiri. Itu sendiri. Dan mereka memandang kepadanya dengan pandangan mulia. Sebaliknya kalau terdapat bahawa dia ingin meminta sesuatu pada manusia, maka tentulah akan berubah sedikit pandangan mereka kepadanya. Nampak? Macam mana kalau kita pinjam duit daripada
Bukan orang lain lah, kadang adik-beradik punya tu juga. Pinjam duit adik-beradik, apa perasaan? Kau ni asyik pinjam duit dengan dia, kau tak kerja kau. Tu adik-beradik tu. Adik-beradik. Ni bila nak bayar ni? Kan, bila nak bayar. Sedangkan adik-beradik tu belum bagi pinjam dah tanya bila nak bayar. Belum bagi duit adik punya. Adik nak pinjam duit, nak nikah, duit tak cukup, pinjam abang. Belum bagi pinjam lagi, bila nak bayar ni? Belum bagi pinjam. Nampak? Tu adik-beradik tu. Baik. Jadi di sini dapatlah mengertikan bahawa kemuliaan dan kehormatan peribadi seorang ialah tak pada sikap dirinya sendiri, iaitu sikap percaya kepada kebolehannya dengan usaha yang dikerjakannya, serta senang hati dengan apa yang diperolehinya, dan tidak berkenan kepada sesuatu pemberian daripada orang lain yang ia tidak berhak mendapatnya. Nampak? Baik. So, maknanya kita mesti yakin dengan kebolehan kita. Kalau orang boleh hidup senang, kita pun kalau kita usaha lebih, dapatlah senang. Kenapa orang tu dia beli rumah? Kenapa orang tu boleh beli kereta? Kenapa orang tu boleh beli ni? Kenapa anak ni boleh berjaya? Kenapa anak kita tak berjaya? Kan? Kerana usaha dia lebih. Usaha lebih dapatlah. Bukan masalah kabel. Dia kabel besar tu Ustaz. Buat anak dia dapat kerja. Kau tak ada kabel tak dapat tu dah. Macam tu. Tu kabel tu masalah lain lah. Itu pun tak baik juga pakai kabel-kabel ni. Gitu. Sebab orang tu tak layak dapat kerja, tapi sebabkan kabel dia dapat kerja. Jadi akhirnya bila dapat kerja, kerja pun sambil lewa. Baik. Pernah seorang badui penduduk kota Basrah bertanya, siapakah ketua masyarakat di sini? Siapakah ketua di masyarakat di sini? Pernah seorang badui tuan, penduduk kota Basrah bertanya, siapakah ketua masyarakat sini? Ada orang yang menjawab, ketua masyarakat di sini ialah Al-Hasan. Al-Hasan. Dengan apa yang mulia itu jadi ketua? Jawapannya dengan ilmunya dan dengan sikapnya. Kerana manusia berkenan pada ilmunya, sedang ia tidak berkenan pada dunia mereka. Nampak? Semua orang nak ke ilmu dia, tapi dia sendiri tak berkenankan kepada harta daripada manusia, daripada orang ramai. Cukup dengan apa yang dia ada. Itu masuk Al-Hasan. Maksud Al-Hasan baik. Ini kiasan daripada orang berbaiklah. Ketua masyarakat di sini ialah Al-Hasan. Dengan apa yang mulia itu jadi ketua? Kerana dengan ilmu dia jadi ketua. Dan dengan sikap dia. Apa maksud ilmu dan apa maksud sikap? Maksudnya kan, manusia berkenan pada ilmu dia. Kerana dia banyak ilmu. Dan dia pula rajin sampai ke ilmu. Dari jauh datang dapat ilmu. Jadi kalau ustaz datang dari jauh, kita kena datang lah. Datanglah meramaikan surau tu, masjid. Ini ustaz datang jauh, tapi orang dia terkorek je. Apa perasaan ustaz pengajar? Kojap je lah ngajar, apa itu akan datang, tak datang kita. Tak ada orang kata. Orang tak tahu. Bayangkanlah tuan-tuan. Tuan-tuan sendirilah. Tuan-tuan daripada jauh pergi tempat saudara-mara. Sampai tempat saudara tu, tuan rumah saudara itu tak layan je, tak tahu je. Perasaan kita. Kan itulah sekali dia datang, takkan datang juga dia. Tidak dengan orang yang tertuhu yang mengajar daripada jauh datang mengajar kan. Kita daripada tempat kita ramaikanlah. Tak kisahlah. Yang penting ada dalam tu dengar. Tak nak dengar tidur je lah. Tidur je kan. Yang penting tak buat bising. Baik. Jadi sedang dia tidak berkenan pada dunia mereka. Apakah petunjuk ataupun dilalah yang terdapat dalam hadis ini? Hadis berkenaan dengan zuhud ni. Antara yang ditunjuk oleh hadis yang ke-31 ini ialah pertama,
hadis ni menjadi dalil yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sifat zahid. Kerana sifat ini menyebabkan seorang dikasihi Allah Ta'ala dan juga manusia. Nampak? Apakah makna zahid dunia tadi? Dah terangkan. Apakah makna zahid di sisi manusia? Dah beritahu dah. Maksud saya manusia ni jangan meminta-minta. Sesekali minta tak apa. Kita terdesak kerana terpaksa juga meminjam. Beli rumah pinjam tak? Bank pinjam kan? Ada tak tuan-tuan duit banyak orang kata selepuk, contohnya harga rumah sebiji contohnya 100, sekarang ni nak dapat 150,000 pun susah. Sekarang ni rate rumah kadang-kadang 200,000, 300,000 sebiji rumah kan. Rumah second hand pun kadang mahal tu. Dulu orang tu beli, 10 tahun dulu dia beli rumah tu dalam 60,000 je. Sekarang jual sekali ganda dia jual. Untung orang bisnes rumah ni. Untung kan. Siapa ada rumah untunglah. Tapi jangan semua dijual sampai rumah sendiri pun tak ada. Disebabkan orang kata kan terlampau excited menjual rumah, sampai rumah sendiri pun dijual. Sampai ke bini tanya, "Bang, rumah kita mana?" Kan. "Ayah, rumah kita mana?" Ayah dah jual semua dah. Ya, ayah pergi jual semua, kenapa? Tahu ya ayah ni orang kata broker rumah, broker tanah, habis semua dijual dia. Jadi inilah satu-satu sifat yang patut dimengerti oleh Islam. Kerana dengannya seorang tetap terpelihara kesopanan hidup di sisi Allah Ta'ala dan manusia. Dan kerananya ia tidak sangat terganggu ketenteraman jiwa dia dan fikirannya berkat sikapnya sebagai seorang yang mengamalkan tuntutan orang yang zahid dalam dunia. Nampak? Kalau kita tak suka meminta, jadikan tenteram. Kita tak suka meminjam kan? Tenteram tak hidup kita? Tak ada siapa nak ganggu. Cuba kalau kita suka meminjamkan, kojap kan orang telefon, kojap kan orang termesis. Dia nak bayar. Tuan, ni dah 3 bulan tak bayar ni. Sama juga kalau kita sewa rumah. Kita sewa rumah tak bayar sewa rumah 3 bulan. Kan? Tentulah tu rumah tu asyik pandang kat kita je. Nyoling ni kan. Aduhlah makna tu nyoling tu rumah tu. Bila nak keluar tu kan? Bila nak keluar? Dah 3 bulan dah tak bayar sewa rumah tu. Jangan cerita Firambi sudahlah. Akhirnya tidur bawah rumah gitu. Baik, seterusnya hadis yang mengajarkan seorang jadi zahid itu mengandungi pula suatu pengertian yang sangat berharga, iaitu seorang Islam itu dikenaki percaya kepada diri sendiri dalam urusan mencari dan berusaha mendapatkan penghidupannya, supaya terpelihara daripada nafsu keinginan kepada pemberian orang lain yang mengakibatkan kejatuhan kehormatannya dan merosakkan kebebasan peribadiannya. Nampak? Berkata Al-Hasan, seorang lelaki sentiasa mulia dalam pandangan manusia selama ia tidak tamak pada sesuatu yang ada di tengah manusia. Tetapi kalau dia mahu atau tamak kepada sesuatu yang ada pada tangan manusia, terus memandang hina, manusia akan memandang hina dan membenci perkataan dia. Pernah Ibn Salam bertanya pada Ka'ab bin Malik. Ni tak tahu Ka'ab mana ni. Ka'ab bin Akbar berada, Ka'ab bin Malik berada. Pernah Ibn Salam bertanya kepada Ka'ab di hadapan Sayyidina Umar. Katanya, apakah perkara yang menghilangkan ilmu dari hati orang yang berilmu? Ini ulama. Setelah mereka memelihara dan memahaminya. Jawapannya, hilangnya ilmu itu oleh tamak. Hilang ilmu tadi sebab tamak dia nak dunia, nak pangkat, nak kedudukan kan. Jadi orang anggap dia macam tak berilmu lagi dah. Sebab dia matlamat, dia cari ilmu dulu. Dia tak betul dah cari matlamat dia, kena nakkan dunia. Hilanglah ilmu itu oleh tamak dan keinginannya mereka, dan oleh kerana meminta segala hajat pada manusia. Sekianlah wallahu alam. Gitu.
InsyaAllah akan datang kita masuk hadis yang ke-32 pula. Wallahualam. Saya buka soalan. Kalau ada pertanyaan, perbincangan dan sebagainya, ada? Ada? Ada, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'na fataya 'alina wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahma futuhal arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.